Baik, cikgu. Oke. Oke, ya, selamat malam dan salam sejahtera. Oke, jadi kita akan mulakan kelas ya. Jadi yang lain-lain tuh kita pada lah dorang lah, tunggu dari belakang Baik, sekarang kelas tengah dalam rekaman. Jadi kita akan mulakan lah. Oke, kalau tak ada apa-apa ya. Oke, jadi sedikit daripada minggu lepas. Minggu lepas kita sudah belajar mengenai tentang konsep lah. Oke, konsep bahagian A yaitu pembangunan insan. Macam yang saya cakap sebelum ini, okay, minggu lepas, okay, pertama sekali kita kena fahamkan dahulu tentang konsep-konsep bagi setiap bahagian tersebut. Okay, macam yang korang tahu sendirilah, untuk semester 2 ni, okay, KMK semester 2 kita akan belajar 3 bahagian. Okay, sebab kita belajar mengenai tentang sastra dan pembangunan. Okay. Maksudnya itu kita akan belajar mengenai tentang nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang kita terapkan dalam kehidupan seharian kita melalui dua karya yang kita akan ataupun kita bacalah, iaitu Suratul Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, minggu lepas kita dah bincangkan mengenai tentang pembangunan insan. Ia merangkumi mengenai tentang nilai-nilai pembangunan dalam diri kita. Jadi kesemua aspek-aspek seperti jati diri, kemanusiaan, keagamaan dan sebagainya itu adalah merangkumi tentang diri kita lah. Okay? Berfokuskan kepada diri kita. Jadi dalam kedua-dua karya itu kita boleh mengenal pasti apakah unsur-unsur yang ada berkaitan dengan pembangunan insan yang kita sudah pelajari dari segi konsepnya. Kita kena sebelum kita hendak mengetahui dari segi unsur-unsur dia, elemen-elemen daripada karya itu, kita kena fahamkan dahulu mengenai tentang konsep secara asas. Sebab kita akan gunakan apa yang kita pelajari itu untuk jawapan kita, untuk menulis esei dalam bahagian pendahuluan dan juga bahagian penutup terutamanya. Macam yang korang tahu sendirilah, masih lagi mengekalkan cara penulisan seperti yang dah dipelajari semasa semester 1, esei 25 markah, pendahuluan 3 markah dan juga penutup 2 markah. Isi 5/4 bersamaan dengan 20. Masih sama dari segi teknik menjawab. Cuma bezanya di sini adalah dari segi pengetahuan kita lah. Okey, jadi kita sambung semula kepada bahagian B, iaitu pembangunan masyarakat. Jadi kita akan mengetahui dari segi konsep-konsep sajalah sebelum kita akan pergi kepada kajian-kajian untuk kedua-dua karya yang kita telah pelajari. Okey. Jadi dalam bahagian pembangunan masyarakat ini, kita masuk dalam bahagian B kan. Bahagian B, pembangunan masyarakat, ada beberapa aspek-aspek atau elemen-elemen yang kita kena ketahui lah. Kita kena tahu dari segi maksud dia, konsep dia, definisi dia. Sebelum kita menelusuri kepada dua karya, iaitu Suratul Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay. Jadi saya nak bagi tahu sikit lah dekat sini. Nota ni dalam bentuk digital. So maksudnya di sini saya akan sediakan dalam video recording lah. Jadi sebab saya tak sempat siapkan, jadi saya gunakan nota yang daripada rakan-rakan guru lah. Maksud cikgu-cikgu yang daripada mungkin daripada cikgu korang juga lah kan. Jadi saya gunakan ni, so boleh take note lah sepanjang waktu kelas kita. So saya akan buat ni dalam bentuk digital, iaitu kita buat recording sajalah. Lagi selamat, bukan lagi selamat lah, dia lagi menjimatkan. Sebab kalau saya hantar dekat grup WhatsApp kan, bila kalau WhatsApp ni dia akan clear, jadi semua benda tu dia akan jadi hilang.
So at least ada link video kita boleh bagi sini. Jadi boleh akses bila-bila masa sajalah. Begitu ya. Okey. Jadi bahagian B, pembangunan masyarakat. Okey, kita akan menumpukan dari segi definisi konsep dia. Ada beberapa lah. Yang pertama adalah pendidikan. Okey, pendidikan sosial. Sosial dia dibahagikan kepada 4. Yang pertama adalah budaya, perpaduan, mobiliti, susun lapis masyarakat. Ya, ada 4. Okey, lepas tu yang ketiga adalah cinta akan alam sekitar. Jadi ada 3 tumpuan utamalah dalam pembangunan masyarakat ini. Jadi ia berkaitan dengan keseluruhan tanpa mengira lapisan lapisan umur, siapa orangnya, latar belakangnya siapa, agama apa, kaum apa, semua berkaitan. Okey. Jadi bila disebutkan tentang pembangunan masyarakat ni, ia meliputi dari segala kumpulan ataupun himpunan orang-orang kita lah. Satu Malaysia lah, katakan macam tu. Kalau pembangunan insan, dia merangkumi tentang diri kita. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, semua sama saja. Okay. So kita akan melihat kepada lebih yang besar lagi lah, iaitu kita menumpukan kepada sekelompok masyarakat, pembangunan masyarakat. Sifat-sifat yang perlu dididik, dibangunkan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi apakah aspek-aspek tersebut? Inilah 3 tumpuan utama yang kita akan tengok ataupun kita bincangkan bersama-sama dalam kita akan bincang dari segi konsep dia. Okey. So, saya teruskan. Okey. Pendidikan. Okey, kebiasaan kalau dalam bahagian pendidikan ni kita akan lebih mengetahui ataupun kita tumpuan kita adalah untuk menjelaskan dari segi kepentingan. Kalau dalam soalan biasanya dia akan bertanyakan tentang kepentingan. Kebiasaannya dia akan tanyakan tentang kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, berdasarkan teks Suratul Salatin Sejarah Melayu, jelaskan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat, 25 markah. Jadi dalam 5 isi yang korang kena kemukakan tersebut, contoh itu mesti berdasarkan daripada Suratul Salatin. Kepentingan pendidikan yang pertama apa? Contohlah, untuk menjadikan diri kita menjadi seorang insan yang baik. Contohnya dalam Suratul Salatin apa? Sebagai contoh bagi. Apa dia? Lepas tu yang kedua, dapat mengelakkan diri kita daripada ditipu. Contohnya apa? Dan sebagainya. Jadi itu jadi yang contoh-contoh ni kita akan lihat pada kelas yang seterusnya lah. Biar kita ketahui dulu dari segi konsep dia yang asasnya dahulu, pastikan faham, baru kita boleh masuk kepada ataupun menelusuri kepada contoh-contohnya. Sebab semua ni kita akan gunakan dalam penulisan jawapan esei 25 markah tersebut. Okey, kita ketahui dari segi konsep pendidikannya macam mana. Kita ambil yang secara ringkas lah. Okey. Berdasarkan Kamus Pelajar edisi kedua, pendidikan bermaksud perihal atau perbuatan mendidik. Maksudnya di sini secara ringkas di sini adalah kita mengajarlah. Mengajar, mendidik seseorang. Pendidikan ni dia tidak semestinya berada di sekolah saja, tapi dia pendidikan ni dia ada di mana-mana. Pernah dengar tak konsep pendidikan sepanjang hayat? Sampai ketua pun kita masih lagi tetap belajar. Kalau kita tidak ketahui apa yang kita telah lakukan pada kesilapan pada masa lalu, kalau kita tidak belajar daripada kesalahan itu, sampai bila-bila kita tidak akan menerima, kita tidak akan menerima, kita tidak mempelajarilah sesuatu yang benda daripada dahulu, dan kita akan teruskan dengan sesuatu perbuatan yang kita rasa betul itu. Sebab kadang-kadang ada setengah ataupun tidak dinafikan, memang ada dalam kalangan kita yang merasakan dirinya betul, tidak mau mengalah, dan dia rasa dia perfect lah. Apa orang nasihatkan, apa orang tegur, dia tak nak terima. Dia rasa diri dia betul. Jadi bila dia rasa diri dia betul, dia tidak akan dia akan menyalahkan orang lain. Macam contoh kan, aku lagi pandai daripada kau tak payah nak tegur aku. Dia macam tu. Jadi tidak bolehlah begitu sebenarnya. Pendidikan ni sampai ketua tu kita memang akan sentiasa belajar. Dia semestinya bila belajar tu dia hanya sampai sekolah saja. Sampai form 6 titik. Bukan macam tu. Dia akan berterusan sehinggalah ke akhir hayat. Begitu. Sebab pendidikan ni adalah sepanjang hayat. Macam saya
Walaupun saya seorang cikgu, saya masih lagi tetap belajar. Belajar bagaimana untuk meningkatkan ilmu saya supaya saya boleh dapat menyampaikan ilmu yang cukup yang saya dapat untuk disampaikan kepada para pelajar saya. Kalau cikgu ni dia jangan expect cikgu ni dia automatik dia pandai. Kalau macam kami cikgu memang akan ada yang belajar. Bukti dia sambung belajar lagi. Sambung belajar ke master universiti. Ada macam kalangan kami dia akan sambung belajar juga. Sebab kenapa? Sebab dia nak meningkatkan ilmu, pengetahuan. Ilmu ni kita tidak cuma mendapatkan di sekolah-sekolah saja. Tidak semestinya kena masuk belajar pergi universiti. Sekarang kan waktu sudah berubah kan. Smartphone ada dekat tangan kita. Satu orang ada satu smartphone. Jadi kita gunakan benda tu untuk mendapatkan ataupun akses apa yang kita perlukan. Macam korang sekarang kan tengah mula kerja kursus, so memang kena memerlukan gadget lah untuk Google kan, buat cari maklumat yang diperlukan, sampai nak copy paste, nak plagiat, itulah macam tu kan. Tapi tak elok lah juga sebenarnya kan, kita kena belajar sendiri. Kita kena rasalah macam mana cara kita hendak mencari maklumat menggunakan kaedah apa. Kalau tidak nanti bila asyik ambil shortcut saja kan, bila masuk universiti nanti kalau meneruskan ataupun tidak diubah tabiat seperti itu, asyik copy paste, dia buat plagiat, okay, curi orang punya karya macam tu semua kan, apa yang kamu akan belajar nanti? Apa yang kamu akan dapat? Kalau result bagus tapi tidak mendapatkan sesuatu, tak gunalah. Jadi dia akan jadi macam ni. Baik tak payah pergi sekolah kalau asyik meniru je, dia macam tu kan. Jadi kita tak mau ada yang macam tu. Jadi biar kita merasa supaya kita boleh dapat belajar daripada apa yang kita lakukan. Salah tak apa, yang penting kita belajar. Kalau kita tak tahu apa yang kita dah buat, memang kita tidak akan ubah kita punya sikap tu sampai bila-bila. Kalau diteruskan tabiat macam tu, memang kita tidak akan memang kita tidak kita akan merasakan diri kita betul lah. Itu yang sampai ada yang nak yang underestimate each other begitu kan, sebab dia memang memang ego orang ni yang macam ego seorang ni, dia memang tak mau mengalah lah begitu, semua nak up. Seseorang dia nak seorang dia tak nak mengalah, dia nak terus up macam tu, so dia akan bersaing dalam ataupun bersaing dengan perbuatan yang tidak sepatutnya macam tu. Jadi konsep pendidikan ni tidak semestinya kita kena mengajar dekat sekolah lah, ataupun tidak semestinya macam contohkan bila dah masuk universiti tak semestinya kena masuk sekolah balik. Sebab pendidikan ni adalah sepanjang hayat. Sampai bila-bila kita akan belajar tentang benda tu. Apa yang kita nak lah begitu ya. Okey. Dari segi definisi lain, pendidikan diartikan sebagai ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan, dan yang ketiga diartikan sebagai didikan, latihan, dan ajaran. Jadi maksudnya ini kita mengajarlah, mengajar kepada seseorang mengenai tentang sesuatu perkara tersebut. Jadi kita boleh mendapatkan segala ilmu pelbagai macam dan kemudian kita terapkan melalui pengajaran kita lah kepada kita punya kawan-kawan, kita punya murid-murid begitu. Jadi siapa yang nak menyambung pengajian dalam bidang pendidikan, bidang pendidikan yang kita kena banyak tahulah macam mana cara mengajar dan sebagainya, ya. Okey. Pendidikan adalah pengajaran dan ianya termasuk semua perkara atau perihal yang berkaitan mendidik atau mengajar. Jadi pendidikan ni dia tak semestinya hanya mengajar dalam berkaitan pelajaran saja. Dia juga berkaitan dengan mengajar di luar orang kata tu di luar kelas, tetapi tetap juga dalam sesuatu perkara yang boleh memberikan nilai-nilai positif. Contohnya, bila kita nampak kita punya member ni buang sampah, tegurlah, ajarkan dia. Kalau buang sampah dekat merata tempat, apa yang akan jadi? Macam tu kan. Jadi suruh dia buang di tempat yang disediakan, tempat tong sampah macam itulah. Jadi itu adalah contoh pendidikan
Biarpun pendidikan ni dia tak semestinya kena ada dalam kelas, kena ada dekat sekolah, tidak semestinya. Okey. Jadi mengikutkan secara keseluruhan, kita boleh dapat menyimpulkan bahawa pendidikan ialah proses menyampaikan ilmu. Okey. Seterusnya. Kepentingan pendidikan berdasarkan Sulatu Salatin dan Sulaga Besar dari Kuala Lumpur. Ini adalah secara keseluruhan. Kalau korang dah sekarang ni dah tengah on the way ataupun dah habis khatam baca buku Sulatu Salatin dan Sulaga Besar dari Kuala Lumpur ini, kita boleh dapat membuat satu kesimpulan ataupun kita boleh dapat sesuatu maklumat bahawa dalam bidang ataupun konteks pendidikan ini ada kepentingannya. So di sini kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah mewujudkan perpaduan dalam kalangan berbilang kaum. Jadi di sini kena cari apakah contoh yang membuktikan bahawa pendidikan ini boleh dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan berbilang kaum. Sebagai contoh, saudagar besar dari Kuala Lumpur. Watak Razali, iaitu anak kepada Encik Muhammad dan kawan-kawan dia ini, mereka bersekolah di satu sekolah yang sama. Bersekolah di satu sekolah yang sama, dan itu adalah membuktikan bahawa pendidikan ini dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan berbilang kaum. Dalam Sulatu Salatin, apa contohnya yang dapat membuktikan bahawa pendidikan ini dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan berbilang kaum? Jadi kena ketahuilah contoh-contoh tersebut, sebab memang kita akan gunakan nanti dalam esei kita sekiranya soalan tu dia akan tanyakan mengenai tentang kepentingan pendidikan. Yang kedua, dapat membentuk masyarakat yang prihatin. So kena carilah contoh dia. Kena cari sendiri. Yang ketiga, melahirkan masyarakat berakhlak mulia, melahirkan masyarakat berpendidikan agama. Sebagai ini, kalau yang berpendidikan agama ni dia ada pada kedua-dua karya tersebutlah. Melahirkan masyarakat yang seimbang dan bersepadu antara dunia dan akhirat. Mengubah status sosial masyarakat, melahirkan masyarakat berdaya saing, dan melahirkan masyarakat yang utuh jati diri. Jadi keseluruhan ini adalah merangkumi kedua-dua karya tersebut. Jadi di sini nanti selepas ni, boleh Google lah, boleh buat nota. Yang ini kan saya akan jelas, kelas kita ni cuma hanya membincangkan dari segi konsep lah. Nanti kelas-kelas yang seterusnya nanti kita akan tengoklah apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa pendidikan ini penting dalam membentuk seseorang itu menjadi apa dan apa. Alright. Saya akan pindahkanlah seterusnya ya. Seterusnya kita pergi kepada sosial. Sosial ada dibahagikan kepada 4 seperti yang saya telah tunjukkan pada awal-awal tadi lah. Apapun juga kita teliti satu persatu. Nanti kalau ada soalan nanti kita akan jawablah pada akhir kelas nanti ya. Dalam bidang sosial ni kita akan memfokuskan kepada 4 atau ia terbahagi kepada 4. Mengenal pasti dan menghubung kait budaya setempat dalam kehidupan seharian. Jadi dalam satu kelompok masyarakat tersebut, apakah budaya-budaya yang mereka terapkan? Contohkan contohlah Kampung Tualang Air. Di Kampung Tualang Air, masyarakat akan menyambut kedatangan tetamu dengan contohlah dengan mengucapkan salam, membawakan hadiah-hadiah untuk diberikan kepada orang kenamaan. Lepas tu ada adat istiadat dalam menyambut tetamu. Itu berkaitan dengan budaya. Budaya masak bersama-sama, santap bersama-sama, semualah yang menghimpunkan keseluruhan masyarakat dalam satu tempat tersebut. Yang kedua adalah mengenal pasti elemen pemantapan perpaduan masyarakat majmuk. Apa yang maksudnya di sini adalah apakah perkara-perkara yang dapat membuktikan perpaduan ini dapat dikukuhkan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ada 3 orang watak yang datang daripada pelbagai latar belakang. Mereka bersekolah di satu sekolah yang sama, sekolah kebangsaan yang sama. Macam kita tahu kan, kalau sekolah kebangsaan ini adalah menghimpunkan keseluruhan ataupun semua murid-murid di sekolah
yang datang daripada pelbagai latar belakang. Tiada kisahlah Melayu ke Cina, India, semualah bersekolah di satu sekolah yang sama. Jadi itu mewujudkan satu perpaduan masyarakat majmuk dalam kalangan kita. Jadi dalam Saudara Besar Kuala Lumpur serta Sulawesi Selatan, kena carilah apakah elemen-elemen yang menunjukkan pemantapan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Tidak semestinya dia hanya bersekolah saja. Contoh yang lain yang kita boleh dapat ambil adalah unsur makan bersama-sama, berkongsi makanan. Kalau dalam Sulawesi Selatan misalnya bergabung tenaga untuk menentang musuh, berperanglah, begitu. Okay, jadi banyak elemen yang menunjukkan adanya wujudnya perpaduan dalam kalangan masyarakat. Khususnya menghuraikan mobiliti sosial. Okay. Mobiliti sosial adalah peringkat tentang status seseorang tersebut. Dia ada 3 peringkat di sini yang kita kena tahulah. Pertama dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan mendatar. Contohnya dari kaya kepada miskin, miskin kepada kaya, kaya kepada kaya, dan miskin kepada miskin. Dia berkaitan dengan status seseorang tersebut. Okay, kita ambil satu contoh dekat Sulawesi Selatan lah. Okay. Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah dia menunjukkan sifat-sifat yang negatif. Dia menganiaya rakyat, melakukan pencabulan dalam istana. Disebabkan perbuatannya itu, status dia daripada raja turun, dia turun pangkat lah. Jadi dia tidak layak menjadi sultan karena perbuatannya yang negatif itu. Jadi akibatnya nama gelaran sultan dibuang daripada nama dia. Dia akan dan akhirnya jadi Mahmud Shah sahaja. Itu contohlah, begitu. Okay. Mobiliti sosialnya dia berkaitan dengan naik turun status seseorang tersebut. Boleh jadi statusnya itu kekal, mendatar. Dia bergantung daripada amalan atau perbuatan seseorang itulah yang boleh menyebabkan naik, turun, dan mendatarnya pangkat itu sendiri. Okay, yang terakhir adalah mengenai tentang susun lapis masyarakat. Susun lapis masyarakat ni saya yakin dah tahu kan, terutamanya yang ambil subjek sejarah. Ada belajar kan lapis masyarakat agraria, lepas tu masyarakat maritim. Kita tahu kan bermula daripada raja, bendahara, hamba dan seterusnya lah kan. Jadi konsep dia sama juga lah dalam KMK ini. Jadi kita kena ketahui apakah susun lapis masyarakat yang terlibat dalam kedua-dua karya tersebut. Okey. Kita pergi kita ketahui maksud sosial secara keseluruhan. Sosial membawa pengertian yang merangkumi segala hal berkaitan masyarakat. Okey, keseluruhanlah. Okey, ini sosial termasuklah sistem sosial, struktur sosial, mobiliti sosial, bentuk kepercayaan, hubungan antara anggota masyarakat, dan stratifikasi sosial. Maksudnya di sini adalah penjelasan mengenai tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang diamalkan oleh masyarakat berdasarkan pemerhatiannya, sama ada lisan ataupun secara bertulis ataupun pemerhatian lah. Okay. Sosial juga membawa maksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Sosial ni dia adalah juga berkaitan dengan perhubungan lah, perhubungan antara sesama dalam satu kelompok lah, begitu. Okay. Okay, kita pergi kepada budaya dalam aspek-aspek budaya dalam kedua-dua karya tersebut. Jadi kalau bila kita ceritakan pasal budaya dalam kedua-dua karya ini, ada banyak yang kita boleh rungkaikan. Jadi kita kena ketahui contoh-contohnya bagaimana. Okay. Antara aspek-aspek budaya yang kita boleh yang dijumpai ataupun yang terdapat secara keseluruhan kedua-dua karya tersebut yang secara umumnya, pertama adalah dari segi kepercayaan. Ini termasuk kepercayaan ni yang tentang macam kita orang ini kan, orang Melayu kita percaya pada apa, orang India percaya pada apa, orang Cina percaya apa.
Orang Sarawak percaya pada apa, orang Sabah dia percaya pada apa. Semualah masing-masing mempunyai amalan dan kepercayaan mereka masing-masing. Okay, dari segi perlakuan, ekonomi, sosial, politik, adat dan istiadat, pendidikan, agama, sikap, nilai murni dan lain-lain. Ia berkaitan dengan budaya. Jadi ia juga keseluruhan ni dia merangkumi tentang apakah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kita lah dalam kalangan masyarakat itu. Apakah ia memberikan manfaat ataupun sebaliknya pula, sebaliknya dari segi positif maupun negatif tersebut, bergantung daripada diri seseorang itulah. Macam apa kan, macam konsep virus kan. Bila satu merebak dalam badan, ia akan menjangkiti keseluruhan dalam sistem saraf badan tersebut. So samalah dengan konsep budaya ini. Bila seseorang itu sama ada baik atau buruknya dia tunjukkan, maka ia akan menjadi ikutan dalam kalangan orang lain. Seterusnya dia akan menjangkiti kepada keseluruhan kelompok masyarakat dalam satu tempat tersebut. Okey. So kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, perpaduan. Dalam konsep perpaduan, kita akan lebih ataupun kita menumpukan kepada elemen-elemen pemantapan perpaduan masyarakat majmuk. Maksudnya di sini, apakah perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya pemantapan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kita bersekolah di satu sekolah yang sama. Lepas tu, kita berkongsi makanan bersama-sama, bermain bersama-sama, tidur bersama-sama. Tak ada bercinta lah, cinta sama-sama tak adalah. Itu tak berkaitan dengan perpaduan kan. Apa-apa je lah yang berkaitan dengan hubung jalin antara sesama kita, tidak semestinya dalam kalangan kita yang macam contoh kalau Melayu, Cina, India, lepas tu Sabah, Sarawak. Itu bukan. Itu namanya resis. Bukan resis lah, dia macam more tu kepada sifat kenegerian lah kita macam tu kan. Jadi sama-sama, kita cari makan sama-sama, minum sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama. Macam tu semualah. Semua kita buat tu berkaitan bersama-sama. Ya. Alright. Sebab kita kongsi satu tempat kan. Jadi tidak ada masalah. Yang penting jangan ada yang elemen-elemen yang tidak sepatutnya lah yang boleh memecahkan perpaduan lah begitu. Jadi setakat ini masih dalam keadaan yang harmonis lah. Dalam keadaan harmonis yang okey, yang tidak ke arah membawa ke arah kehancuran dan pemusnahan lah begitu. Setakat ni kita masih lagi dalam keadaan yang bagus, kita masih lagi boleh berbicara begitu, kita masih lagi boleh bercerita bersama-sama, ketawa sama-sama, tidur, makan, semualah, semua bersama-sama ya. Okey. Kita pun dah mengetahui banyak kali lah tentang perpaduan ini. Jadi biar kita ambil satu maksud yang secara keseluruhan lah. Perpaduan adalah merujuk kepada sesuatu yang menjadi bahagian dalam suatu keseluruhan unsur. Jadi keseluruhannya kita ambil satu konsep yang boleh kita senang faham adalah berkaitan dengan kebersamaan antara kita sesama sendiri. Bukan. Maksudnya kita sesama sendiri itu maksudnya itu kita semualah merujuk kepada kita semua. Perpaduan ini. Kita bersama-sama lah macam tu. So kita ringkaskan secara yang kita boleh faham lah. Jadi dia ada agak banyak definisi dia. Jadi kita ambil satu konsep yang senang saja supaya kita semua kita boleh faham lah. Jadi nanti kalau nak cari rujukan sendiri, boleh rujuklah dekat nota ataupun buku yang korang adalah. Yang korang ada dekat dalam tangan korang sekarang lah begitu ya. Kita pergi pada seterusnya. Aspek perpaduan. Aspek perpaduan ada beberapa berdasarkan daripada kedua-dua karya tersebut. Aspek perpaduan yang dimaksudkan adalah dari segi politik, ekonomi, sosial, interaksi sosialnya, budaya, agama, pendidikan, kepercayaan, cara hidup dan juga perkahwinan. Aspek perpaduan dia tidak tanya dalam peperiksaan, tapi perlu kaitkan dengan elemen. Jadi, kalau dalam soalan, dia lebih kepada bertanyakan tentang elemen perpaduan berdasarkan daripada Salatul Salatin ataupun Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.
Sorry Okay. Jadi kalau soalan dia akan lebih bertanyakan kepada elemen-elemen. Kita kena menghuraikan dari segi contoh-contoh berdasarkan daripada elemen yang kita telah pelajari, sama ada daripada saudagar besar dari Kuala Lumpur atau Sularatus Salatid. Okey. Okey, so elemen perpaduan, aspek perpaduan dan juga elemen perpaduan ni dia lain jadi jadi jangan samakan, jangan keliru. Okey. Kalau aspek ini adalah daripada orang kata tu macam mana perbuatan yang diamalkan lah begitu. Itu aspek. Kalau elemen adalah sifat-sifat yang menunjukkan ke arah pemantapan perpaduan, hubung jalin perpaduan tersebut. Elemen aspek adalah berbeza. Ya. Kalau dari segi soalan, biasanya dia akan lebih tanya kepada elemen. Yang inilah, yang elemen ni. Dia akan lebih tanya kepada yang ini. Tapi kita kena tahu jugalah dari segi aspek perpaduan tersebut. Okey, mobility. Okey. Kalau dari segi mobility, kita akan menjelaskan mengenai tentang konsep naik turun sesuatu pangkat ataupun status hidup seseorang itu. Ya. Okey. Kita tengok dari segi konsep mobility secara umum lah. Okey. Satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain, atau satu kedudukan kepada kedudukan baru dalam lapisan yang sama. Macam yang saya cakap tadi lah. Okey. Dari kaya kepada miskin, miskin kepada kaya, kaya kepada kaya, miskin kepada miskin. Jadi dia melibatkan naik turun status hidup dalam seseorang tersebut. Okey. Jadi ini secara keseluruhan lah yang saya dah beritahu lah di sini. Mobility boleh berlaku dalam dua bentuk, iaitu menegak dan mendatar. Jadi menegak dan mendatar tu maksud dia adalah kalau menegak tu kaya miskin, kaya miskin ke kaya lah. Kalau kan menegak. Kalau menurun kaya kepada miskin. Kalau mendatar kaya, miskin, begitu. Okey. Jadi dalam kedua karya tersebut kita akan dapat mengenal pasti dari segi pangkat-pangkat status hidup seorang individu tersebut. Macam contoh Sultan Mahmud Shah. Okey. Daripada sultan dia turun kepada rakyat biasa macam tu. Jadi hilanglah segala keistimewaan dia menjadi seorang sultan. Jadi nama sultan tu tidak lagi dipakai dalam nama dia. Sudah dibuang. Okey, contoh dia ya. Lepas tu kita bagi lagi satu contoh. Okey, contoh dia saya ambil contoh Shah lah kan. Katakan Shah ni dia seorang permaisuri. Permaisuri kan. Tapi disebabkan Shah ni dia ada buat hal, jadi daripada permaisuri dia turun kepada bendahara. Jadi walaupun dia dalam satu status kelompok yang sama, dalam susun lapis masyarakat yang sama, tapi yang ketaranya kita boleh dapat tengok sini adalah dari segi konsep turun pangkat tersebut. Daripada permaisuri dia pergi turun kepada bendahara. Mungkin daripada bendahara juga dia terus turun kepada rakyat biasa. Okey, jadi hilanglah segala-gala keistimewaan dalam sesuatu jawatan tersebut. Ada juga daripada rakyat biasa dia naik kepada bendahara. Daripada bendahara naik terus pergi kepada sultan. Itu maksud dia konsep menegak, bentuk menegak. Kalau menurun yang macam tadilah, permaisuri turun kepada rakyat biasa. Itu menurun. Kalau mendatar, macam contoh Dev kan, bendahara dia kekal sebagai bendahara lah dari awal sehinggalah akhir hayat gitu. Bendahara jadi pegang jawatan tersebut lah, tak naik-naik, tak turun-turun. Okey, itu mendatar. Dia tidak akan berubah status tersebut. Kalau dia berlaku pun dia akan berlaku sikit-sikit lah, tapi tetap dalam satu benda yang sama. Dia tidak akan mengubah secara keseluruhan sama ada naik ataupun turun. Itulah. Okey. Kalau kita skip je.
Sebab kita nak ketahui secara umum. Kita tidak perlukan definisi-definisi yang daripada masyarakat, daripada orang-orang luar lah kan. Jadi tapi boleh je tengok ni, tak ada masalah. Okey. Tapi kita akan bincangkan ni lah. Saya nak bincangkan secara keseluruhan. Sebab kita nak gunakan apa yang kita dah bincangkan tu sebagai jawapan dalam esei kita. Ini lebih kepada kita nak menggunakan sebagai pendahuluan lah. Okey. So saya pindahkanlah pada yang seterusnya. Okey. Mobiliti sosial dalam Sulawesi Selatan dan Sulaga Besar dari Kuala Lumpur. Mobiliti sosial berlaku ke atas seseorang individu sama ada melalui perkahwinan yang melibatkan keturunan, tawanan perang yang melibatkan kemahiran, pendidikan atau ilmu yang melibatkan kekayaan, bakti atau jasa melibatkan jawatan serta kekuatan fizikal melibatkan pengaruh. Okey. Saya bagi satu hint lah dekat sini lah kan. Okey, kalau dari segi perkahwinan, ia akan mengubah nama dan keturunan seseorang tersebut. Contohnya, saya kahwin dengan Sultan. Permaisuri lah, Sultan tu lain macam kan. Macam kunyit pula dekat situ kan. Okey. Saya kahwin dengan permaisuri, nama saya akan berubah. Contohnya, contohlah kan. Saya kahwin dengan Tengku Farah, begitu. Jadi Tengku Farah contoh. Jadi nama saya akan berubah. Tengku J gitu. Contoh dia. Itu yang melibatkan dari segi mobiliti sosial. Jadi saya daripada saya rakyat biasa kahwin dengan anak diraja, nama saya akan berubah dan status saya akan berubah sekali. Daripada rakyat biasa naik kepada keturunan diraja, iaitu menantu kepada diraja tersebut. Jadi status saya dah naik lah. Jadi sekiranya saya dah masuk dalam kalangan kelompok diraja tersebut. Itu yang melibatkan dari segi keturunan dan nama itu sendiri melalui perkahwinan. Okay. Kalau tawanan perang melibatkan kemahiran. Okay. Contohnya, Abang Rizal dia mengetuai segala tawanan perang. Segala tawanan perang pula. Tentera lah kan. Daripada dia orang biasa, dia naik jadi Laksamana. Jadi nama dia akan berubah menjadi Laksamana Rizal. Begitu. Jadi daripada nama biasa-biasa je, dia terus dapat nama barulah. Begitu. Sama jugalah dengan pendidikan atau ilmu yang melibatkan kekayaan. Bila kita mengajarkan orang, hidup kita menjadi mewah. Begitu. Daripada jadi miskin kepada kaya. Kerana jasa kita dalam membangunkan atau memandaikan orang-orang kita. Jadi kita punya kehidupan ni akan berubahlah. Gitu ya. Sama jugalah bakti atau jasa, kita akan dapat jawatan. Dari segi kekuatan fizikal, kita mendapat pengaruh dan juga kepercayaan daripada orang-orang yang mempercayai kebolehan dan juga bakat kita lah. Macam tu Alright. Okey. Kita tengok contoh di sini, contoh mobiliti mendatar. Contohnya yang ada pada watak Tun Perak, Hang Tuah, Tun Murtahir dan Encik Muhammad. Okay, kita ambil contoh watak Hang Tuah lah. Hang Tuah dia bermula daripada yang biasa-biasa je. Macam mana dia boleh naik? Namanya dia boleh berubah menjadi Laksamana Hang Tuah. Dia mendapatkan jawatan Hang Tuah daripada bawah. Dia biasa-biasa je, tapi bagaimana dia boleh naik menjadi seorang Laksamana? Kerana dia sentiasa mengikuti Sultan. Sultan siapa, saya lupa dah siapa nama dia. Ke mana sahaja Sultan itu pergi. Jadi kiranya dia bodyguard lah begitu kan. Jadi disebabkan jasa beliau yang sentiasa melindungi Sultan itu daripada merbahaya, maka status Hang Tuah daripada yang biasa-biasa dia menjadi Laksamana. Jadi itu adalah contoh mobiliti mendatar. Padahal sebelum ni pun dia Laksamana juga kan. Tapi bezanya di sini dia up sikit nama dia. Dia masih mengekalkan. Itu contoh mobiliti mendatar. Mobiliti menegak. Maksudnya itu daripada bawah ke atas. Contohnya adalah Tun Teja, Tun Fatimah, Badang, Raja Mendelia, Maulana Yusuf dan lain-lain. Nama-nama ni dia semua bermula daripada rakyat biasa. Bagaimana dia boleh masuk ke dalam kelompok istana?
Kita tengoklah contoh apa bukti yang menunjukkan mereka boleh dapat naik nama tersebut. Macam contoh Tun Fatimah. Tun Fatimah dia isteri kepada siapa? Kan? Daripada orang biasa, rakyat biasa, setelah kematian keluarga. Setelah kematian keluarga, dia dipaksa berkahwin dengan orang yang tidak dicintai dalam kalangan diraja lah. Begitu. Jadi boleh baca Salatul Salatin untuk mengetahui apakah kisah sebenar daripada Tun Fatimah ni lah. Sama juga dengan Badang. Badang kita tahu ni adalah watak yang di mana dia makan muntah, lepas tu dia jadi kuat. Jadi disebabkan itu, dia daripada orang biasa menjadi pahlawan. Contohlah, disebabkan kekuatannya dalam dalam membantu mengalahkan ribu-ribuan orang. Contohlah macam tu kan. Jadi boleh baca Salatul Salatin untuk mengetahui kisah sebenarlah. Okey, susun lapis masyarakat. Okey. Dalam aspek susun lapis masyarakat ni, kita akan lebih mengetahui kepada susunan tingkat susun lapis masyarakat dalam konteks pembangunan. Siapa yang ambil subjek sejarah, cara untuk menghuraikan tersebut adalah sebagaimana yang yang korang belajarlah di semester 1 tu kan. Jadi sama je konsep dia. Okey, cara nak menjelaskan tu macam itulah. Seperti mana yang korang dah belajar dekat dalam subjek sejarah semester 1 yang lepas lah. Okey, so lapis masyarakat kita ambil secara ringkas saja. Dia merujuk kepada lapisan dalam masyarakat yang merujuk kepada struktur sosial. Okey, susunan tingkat setiap satu daripada bawah ke atas. Okey, macam contoh dalam istana kan. Paling atas sekali adalah siapa? Raja kan? Raja. Yang kedua adalah bendahara. Yang ketiga adalah laksamana. Yang keempat adalah rakyat. Yang kelima adalah hamba. Jadi itu yang dimaksudkan dengan susun lapis masyarakat. Paling senang korang nak ingat yang gambar yang segitiga tu kan. Jadi itu kita boleh dapat menunjukkan elemen susun lapis masyarakat tersebut melalui gambaran segitiga itu. Saya rasa memang dah tahu lah kan. Siapa yang ambil sejarah tu, dia dah tahulah macam mana. Okey, susun lapis masyarakat kita lihat secara ringkas dalam karya Saudagar Besar dari Kuala Lumpur serta Salatul Salatin. Okey, untuk Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, pertama dia bermula daripada raja. Kedua adalah golongan bangsawan yang terdiri daripada orang kaya Indera, yang berhormat Muhammad Yusof, pegawai daerah, pengurusi JKK. Yang ketiga adalah golongan menengah, terdiri daripada kumpulan ahli perniagaan, Datuk Tan dan Encik Muhammad. Yang keempat adalah rakyat, terdiri daripada Sudin, kemas jerangkung imam, masyarakat kampung dan lain-lain. Imagine, korang lukis segitiga tu kan, lepas tu korang labelkan. Buat dalam nota korang lah begitu. Okey, kalau dalam Salatul Salatin, pertama adalah raja, kedua adalah bangsawan atau pembesar, ketiga adalah rakyat dan akhir sekali adalah hamba. Ini berdasarkan daripada sejarah lah yang dah dipelajari lah siapa yang ambil sejarah tu. Okey. So saya rasa tak ada masalah dekat sini, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Ini struktur sosial yang kita boleh dalam susun lapis masyarakat lah. Okey, daripada raja. Okey, raja pertama dulu raja, kedua adalah bangsawan atau pembesar. Okey, jadi dia disusun secara berurutan seperti mana yang digambarkan dalam keseluruhan lah mengikut segitiga itu. Okey, peranan raja. Okey, dalam esei nanti kita kalau kita nak pilih, kalau kamu memilih lah soalan berkenaan dengan susun lapis masyarakat, isinya kita isi huraian dan contoh. Bahagian huraian kita kena menghuraikan peranan mereka. Contohnya, isi pertama nak ambil tentang raja kan. Jadi kena huraikan apakah peranan raja tersebut dan seterusnya huraikan contoh yang berkaitan dengan peranan raja sama ada dalam Salatul Salatin ataupun Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, so kita tengok secara ringkas je lah. Okey. Yang ini kita boleh gunakan dalam penulisan jawapan kita lah. Okey. Peranan raja.
adalah sebagai seorang pemerintah, mempunyai kuasa mutlak, menjadi lambang perpaduan masyarakat rakyat, mengetahui hubungan diplomatik, dia menjadi ketua agama dan adat istiadat, mengetahui angkatan tentera, melantik pembesar negeri dan ketua hakim. Okey. Peranan pembesar. Okey, peranan pembesar dia terdiri daripada 2, bendahara dan juga penghulu bendahari. Okey, pertama, bendahara seorang penasihat raja, manakala penghulu bendahari adalah seorang pemungut hasil atau ufti. Okey. Bendahara juga adalah seorang berperanan sebagai menteri utama, sementara penghulu bendahari ini adalah ketua segala bendahari. Bendahara adalah ketua terus angkatan atau ketua angkatan. Manakala penghulu bendahari adalah ketua urus setia di istana. Bendahara mengetahui angkatan perang. Penghulu bendahari adalah menguruskan protokol istana. Bendahara adalah hakim, penghulu bendahari adalah ketua segala syah bandar. Pemangku raja-raja dan penghulu bendahari adalah berperanan dalam menyimpan daftar hamba. Akhir sekali, melantik dan memilih raja itu adalah peranan daripada bendahara, sementara penghulu bendahari adalah memegang kepala usungan sebelah kanan. Maksudnya, dia jadi orang kanan lah, orang kanan kepada raja tersebut. Jadi dia tidak akan kacau lah segala urusan. Sebab dari segi pelantikan, sebab yang melantik dan menguruskan pemilihan itu adalah bendahara. Penghulu bendahari ini dia tidak buat apa-apalah. Jadi dia just macam tengok je macam tu. Tapi masa yang sama juga dia boleh bantu sekiranya diperlukan. Okey. Okay, nanti korang tengok baliklah dekat video rakaman nanti yang saya akan uploadkan esok. Okey. Konsep cintakan alam sekitar. Okey, so ni benda yang senang lah, yang selalu kita hari-hari buat kan. Bermaksud perasaan atau cinta kepada segala yang ada di langit dan di bumi yang berada di sekeliling kita. So ni maksud dia secara umum lah, kita ambil yang secara ringkas je lah. Okey. Cintakan alam sekitar. Perasaan atau berperasaan yang sangat sayang atau cintakan alam sekitar. Dari segi perbuatan menghargai, mengekalkan, menjaga, melindungi, memelihara dan sebagainya. Okey. Pemeliharaan juga dia termasuk dalam dari segi konsep atau elemen yang menunjukkan seseorang itu mencintai alam sekitar itu. Takjub atau kagum, itulah pelbagai elemen dia. Okey. Perasaan yang takjub, kagum tu kan dia termasuk juga dalam konsep cintakan alam sekitar. Contoh, mensyukuri kerana kita masih lagi diberi nafas untuk terus hidup macam tu. Jadi itulah contoh dia. Mencintai alam sekitar. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya lah. Right. Okey, jadi kita dah habis sampai di sini. Jadi secara keseluruhan lah dari segi pembangunan masyarakat ni kita dah belajar tentang dari segi budaya, pendidikan, cintakan alam sekitar, struktur sosial yang dibahagikan kepada 4 peringkat tersebut. Kesemuanya itu adalah melibatkan masyarakat ataupun kelompok-kelompok kita. Jadi benda-benda ni dia tidak hanya melibatkan individu tetapi semua ada peranannya yang masing-masing untuk mewujudkan satu benda tersebutlah. Okey. Jadi sampai di sini ada tak apa-apa soalan yang nak tanyakan? So untuk hari ini kita kena ketahui dululah dari segi konsep dan definisi sebelum kita akan pergi masuk kepada contoh-contoh ataupun elemen-elemen yang menunjukkan bahawa wujudnya unsur pendidikan, perpaduan, struktur sosial, mobiliti dan juga cinta alam sekitar sebagainya. So, setakat ni ada tak soalan yang nak ditanyakan? Okey, siapa-siapa kalau ada? Atau nak tambah? Kalau ada nak tambah? Tak ada, sir. Okey.
So, setakat ni saya memang tak adalah kan apa-apa soalan. Jadi hari ni kita ketahui secara konsep dulu sebelum kita akan pergi kepada contoh-contohnya lah. Okey. Okey, so di sini saya nak sampaikan juga untuk dari segi apakah keperluan-keperluan untuk subjek ni lah kan. Okey, KMK ni untuk semester 2 ni dia agak berat sikit lah untuk apa kan, maksud dia tak berat sangat. Cara belajar sama juga macam semester 1, cuma kali ini kita kena membaca 2 karya. 2 karya Suratul Salatin dan juga Surga Besar. Ia menjadi cabaran kepada kita kerana salah satu sebabnya adalah tempoh pengajian semester 2 singkat saja. Beberapa bulan. Adakah kita mampu untuk menghabiskan kedua-dua karya tersebut? Jadi dia terpulang pada diri kita sendirilah. Macam kita sekarang kan kita dah mula cuti, so saya rasa boleh ambil peluang lah. Kalau kita rasa macam kita tak faham lagi, kita fahamkan melalui pembacaan. Okay, kalau tetap masih tak masuk juga dalam otak apa yang kita baca tu, terus pergi cari sinopsisnya, nota. Okay, rasanya saya dah upload ataupun dah hantarkan Google Drive kan. Jadi jadi boleh akses lah sinopsis karya Suratul Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kita boleh ketahui secara keseluruhan. Kalau malas nak baca yang buku tu kan, kita baca sinopsis dia. Dan kalau kita dah fahamkan sinopsis, barulah kita slow baca satu bab demi satu bab. Itu cara yang supaya kita boleh faham lah. Begitu. Ya. Okay. Lepas tu juga dah boleh mula buat kerja kursus lah untuk KMK. Jadi ada 3 macam yang sebelum ni kan saya dah bagi 3 soalan kan. 3 soalan tu korang boleh pilih salah satu daripada 3 tersebut. Jadi dah boleh mula merancang lah. Dah boleh mula merancang apakah kerja kursus yang korang nak laksanakan. Sama ada nak buat esei, portfolio ataupun multimedia. Buat video, begitu. Okay. Kebanyakannya, calon-calon STPM KMK ni, dia akan memilih portfolio dengan multimedia. Sebab senang untuk nak laksanakan. Okay. Esei juga sebenarnya senang, cuma dia memerlukan komitmen yang lebih banyak lah. Okay. Misalnya, kalau esei ni kan, contoh kita kena mencari 10 hingga 15 buah buku. Jadi rasa-rasanya kan, untuk menghasilkan esei yang cuma 5-6 helai, perlukan 10-15 buku. Macam mana tu ceritanya? Kan? Saya ambil esei. Saya cabar diri saya lah buat esei. Saya kena cari 10-20 rujukan. Padahal esei tu berapa helai je? 5, 6, 8 helai. Tapi rujukan 10-20. Rasa-rasa boleh tak buat macam tu? Kan? Okay. Jadi ikutlah saranan daripada guru KMK korang masing-masing lah. Kalau dia kata buat multimedia, okay, korang buat video. Kalau dia suruh buat portfolio, buat portfolio. Tapi kalau korang nak pilih benda yang lain selain daripada yang dicadangkan, tak ada masalah. Pastikan faham dan ikut panduan yang telah diminta oleh guru dan juga MPM untuk pastikan dapat A dalam kertas 4 KMK ini. Ingat kerja kursus ni dia akan bantu untuk tarik keseluruhan mana-mana kertas yang korang rasa lemah lah. Macam tu kan. Macam contoh, semester 1. Kalau semester 1, paper dapat grade rendah kan daripada semester 2 dan semester 3, kertas 4 dia akan berperanan untuk tarik. Dia akan backup lah. Tarik ataupun top up kan, campurkan keseluruhan. Kalau korang punya grade kertas-kertas lain okey, dapat A, kemungkinan ataupun mungkin grade akhir juga akan dapat A. Macam contohlah, SEM 1 dapat C+, SEM 2 dapat A, SEM 3 dapat A, kertas 4 dapat A. So, kemungkinan besar akan dapat A. Bukan A minus, A solid. A solid jadi di situ kerja kursus ni dia akan ambil peranan dekat situ untuk tarik semua markah-markah yang dah dapat lah SEM 1, SEM 2 dan SEM 3. Oleh itu, kerja kursus perlu
laksanakan betul-betul. Buat serius. Kalau rasa macam apa nak biasa tak apalah, kita buat macam ini je lah, macam tu kan. Buatlah macam tu. Yang ruginya tu nanti diri sendirilah. Jadi jangan tanya kenapa SEM 1 saya dapat A, SEM 2 saya dapat A, SEM 3 saya dapat A. Tapi assignment saya dapat F. So semua saya dapat B+. Kenapa itu cikgu? Saya nak recheck baliklah. Dari sendirilah. Kenapa? Sebab tak buat betul-betul. Kertas 4 tu dah jadi bonus dah untuk kita semua. Saya cakap macam tu, ini berdasarkan daripada pengalaman saya. Cikgu saya yang cakap lah. Dia bagi tahu macam tu. So saya yakin juga korang punya pensyarah ataupun cikgu juga dah menjelaskan benda yang sama. So saya kiranya saya tegaskan jugalah kepada kita di sinilah. Sebab ada dalam kalangan kita ni, tak kisahlah calon sekolah ke, calon persendirian ke, dia ambil sambil lewa je dalam benda-benda seperti ini. Assignment. Tahu tak nanti, bila assignment ni, dia akan menjadi satu penunjuk arah atau satu guideline. Bila masuk universiti nanti, tak kisahlah masuk universiti swasta ke, nak masuk universiti awam ke, korang akan jumpa benda yang sama juga. Di sini akan mengajarkan kita untuk memahami situasi bila kita masuk universiti satu masa nanti. Lepas Form 6 korang nak sambung universiti kan, inilah yang benda yang kita akan hadap nanti. Jadi, kerja kursus ni, kita kena hasilkan secara original. Maksudnya tu atas daripada usaha kita sendirilah. Jangan meniru, jangan nak copy paste, jangan nak plagiat semua daripada kawan-kawan. Kalau kita dapat A sekalipun, tapi melalui usaha kita yang tidak betul, apa yang kita belajar daripada pelaksanaan kerja kursus kita tu? So, rugi setengah tahun tersebut. Memang rugi. Dapat A tapi tidak mempelajari sesuatu memang rugi. Tidak kisahlah. Belajar sendiri ke, belajar dekat sekolah ke. Kalau kerja kita macam kita harapkan pada orang untuk siapkan, saya tahu ni mesti akan ada yang upah kan. Ada yang akan nak cuba untuk mengupah, sebab sekarang kan dekat Facebook kan ada yang menawarkan servis upah siapkan assignment kan. Tolonglah janganlah buat perbuatan seperti itu. Kaya macam mana sekalipun, tapi tidak kaya dari segi ilmu, memang rugi sangat-sangat. Jadi jangan cuba-cuba untuk buat seperti itu. Kelak nanti bila masuk universiti, tak ubah tabiat macam tu kan, menjauhlah nanti. Sebab ini melibatkan kehidupan kita di masa akan datang. Jadi semua segala-gala itu dia bermula daripada diri kita jugalah sebenarnya. Jadi, jadi macam mana pun, saya tahu mungkin saya tahu dah mula rasa terbeban dengan mana kita nak bagikan masa untuk belajar, macam mana kita nak bagikan masa untuk kerja kursus, macam mana kita nak bagikan masa dengan diri kita sendiri dan juga keluarga. Saya dah pernah rasa semua tu. Kalau saya tak ada masa langsung bersama dengan keluarga. Jadi waktu itu kan saya ceritakan pengalaman saya lah waktu semester 2 kan, memang sangat-sangat teruk lah waktu itu saya kan. Jadi macam mana korang rasa tu kan? Macam itulah saya rasa pada waktu itu. Okey, tak ada masa nak main, nak spend time 10 minit pun tak boleh. Semua kena hadap dengan laptop masing-masing. Kita orang dulu masa saya tinggal asrama kan, mana lagi nak tumpukan sebagai jawatan pengawas asrama macam tu. Jadi susahlah untuk mengimbangi waktu. Jadi dari sini saya faham jugalah. Okay, saya faham korang macam korang nak macam tak tahu nak buat pembagi masa kan, mana lagi nak kerja yang calon persendirian tu kan. Saya faham. Saya faham. Sebab saya pun pernah rasa juga macam dulu. Tapi apapun juga, okey, kan bahagikan masa dengan betul lah. Okey, sebab itu kita jangan tangguh. Jangan menangguh. Bila tangguh, korang sendirilah yang akan merasakan akibat dia. Kesan dia macam mana. Jadi di sini jangan cakap Cikgu J dia tak bagi tahu cikgu ni dia tak bagi tahu, cikgu aku dia tak pernah bagi tahu pun. Bukan tak pernah diberitahu pun, dah diberitahu. Tapi masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Macam itulah. Okey. Jadi Form 6 mengajarkan kita untuk memahami bagaimana situasi pembelajaran bila kita di universiti nanti. Sebab tu saya mengingatkan berulang kali, Form 6 ini jangan main-main. Kalau rasa tak serius, you can go out from Form 6 and go to another place yang korang rasa lagi selesa lah. Macam tu.
So saya di sini bukan nak downkan semangat korang, tapi saya nak di sini nak memberitahu bahawa inilah situasi nanti bila korang nak sambung belajar nanti, you can feel it yourself. Macam, okay, inilah situasi yang sebenar nanti. Dan saya dah rasa semuanya daripada form 6 saya masuk pergi UPSI 4 tahun. Jadi situ saya dah banyak belajar daripada tingkatan 6 sebelum ni. Jadi saya nak juga bila siapa-siapa nanti masuk universiti selepas ini, okay, pelajarilah balik. Di sini kita kena belajar daripada sebelum kita merasakan realiti yang sebenar nanti bila masuk universiti. Saya bukan nak menakutkan, tapi itulah yang nanti yang akan, itulah realitinya. So siapa yang ada abang, ada kakak, ada adik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, apa semua yang masih belajar dan tengah belajar, cuba tanya dengan dorang. Tanya cousin-cousin lah, macam mana situasi pembelajaran dekat universiti? Okey ke tak okey? Macam tu kan? Jadi kita bermula daripada diri kita lah. Okay? Jangan tangguh, jangan ambil shortcut. Macam mana sekalipun, itu adalah tanggungjawab daripada tanggungjawab kita. Kita as students, ya. Jadi kita di sini kena banyak bijak mengimbangi waktu. Jangan jadi macam saya dulu. Okay? Sampai saya naik stres, tapi syukurlah tak pernah lagi nak ke tahap depression lagi lah. Lagi satu kan, kalau ada masalah jangan simpan. Okay? Segera beritahu kepada kaunselor ataupun kepada orang yang kita percaya. Jangan simpan benda tu sebab takut nanti akan jadi depressed. Bila depressed, kita tak boleh kontrol diri kita. Takut nanti kita akan buat benda yang bukan-bukan yang tidak sepatutnya kita inginilah macam tu, ya. Jadi kalau dapat masalah, boleh je bagi tahu ataupun boleh je ceritakan dekat saya. Walaupun saya tak ajar korang di sekolah yang sama kan. Sometimes juga kita memerlukan orang yang kita boleh percayalah macam tu. Yang lebih dekat adalah kepada cikgu-cikgu kita lah. Sebab mereka banyak membantu. Okay, kaunselor, cikgu-cikgu tingkatan 6 lah. Okay, jadi jangan simpan. Okay, jangan malu untuk menyatakan perasaan. Kalau rasa macam tak boleh, kena bagi tahu. Mungkin akan ada penyelesaian yang dapat membantu kita. Okay, jadi semua itu bermula daripada diri kita sendirilah. Okay. Jadi itu yang mengenai tentang pelaksanaan kerja kursus lah. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh je tanya saya. Saya tak ada masalah. Saya okey je. Cuma saya agak reply lambat sikit lah. Sebab saya pun ada juga hakiki yang perlu kena laksanakan jugalah. Bukan korang je yang kena tumpukan. Budak-budak saya pun ada banyak jugalah kena tumpukan. Tapi bukan maksudnya saya abaikan korang. Masih lagi saya layan. Tapi lambat sikit lah macam tu. So kalau kita boleh dapat fahamkan tugas-tugas kita satu sama lain kan. Jadi ia akan secara perlahan-lahan kita akan dapat juga sebenarnya membentuk satu hubungan yang harmonis lah di antara kita, antara korang juga, semua Alright. Jadi cuci telinga sikit lah kan hari ni kan, tapi tak marah pun. Dan sebagai itu aja pengalaman, macam itulah yang saya rasa, okay, daripada waktu saya STPM 2016-2017, waktu tu mungkin masih lagi tu korang masih lagi di aliran perdana kan. So saya bagi tahu lah mengenai pengalaman saya sebagai pelajar semester 2 dahulu. So apa yang korang alami, itulah yang saya rasakan pada waktu itu jugalah. So tidak ada membanding-bandingkan, kita semua sama je. Yang bezanya di sini adalah bagaimana cara untuk mengimbangi dan menguruskan masa korang. Antara ini dengan ini, dengan ini, itu dengan itu. Okay? So bila korang dah berjaya mengimbangi, semester 2 semua kita akan lalui dengan tenang. Dengan santai begitu ya. So jangan stres-stres lah. Okey, selesaikan dahulu mana yang patut diutamakan, didahulukan dahulu. Kemudian kita selesaikan benda yang seterusnya secara perlahan demi perlahan, ya. Okey. Jadi sekarang dah waktu pukul 10.06. Okey, masa masih banyak lagi, tapi since tak ada soalan yang korang nak tanya, okey tak apalah. Harap untuk video kelas kali ini, dan siapa yang tak hadir, tengok baliklah video ni sebab sekali je saya akan bagi tahu lah macam tu kan. Selebihnya itu adalah atas dasar usaha masing-masing lah. Yang penting orang happy, saya happy lah begitu. Okay? Macam itulah. Okey, jadi apa lagi itu sajalah untuk bahagian B. So saya harap ini boleh dapat boleh dapat memperoleh sesuatu di sini seperti biasa. Video ni saya akan upload pada hari esok. So di sini korang boleh salin lah
sebab saya tak masukkan slide di sini. Saya buat dalam bentuk digital je. Jadi pandai-pandai nak pauskan minit ke berapa. Senang je. Jangan salin semualah. Salin mana yang penting saja. Itu adalah cara yang betul dalam cara kita survive belajar dalam form 6. Jangan ambil semua, ambil yang penting saja. Okey, untuk buat nota itu ya. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Minggu depan kita akan pergi kepada bahagian C pula, iaitu pembangunan negara, dan seterusnya kita akan masuk kepada contoh-contoh ataupun elemen-elemen daripada Surga Besar dan juga Suratul Salatin. Okey. Jadi pastikan masing-masing dah baca sendirilah kedua-dua buku tersebut, sebab kita tak ada yang nak kita nak kaji satu-satu bab kan, sebab dia agak waste time jugalah. Apatah lagi kalau waktu kelas saya ni dia cuma setengah jam, 1 jam setengah je, jadi tak cukup sebenarnya. So saya akan lebih kepada direct lah. Yang selebihnya tu so that's your job lah. Masing-masing buat lah kan. Okey. Jadi tak ada soalan nak tanya ataupun nak tambah apa-apa. Okey, itu saja kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Saya minta maaf kalau korang rasa terkasar bahasa saya ke apa-apa yang saya cakap yang buat korang terasa hati. Tapi percayalah, semua tu saya cakap tu untuk kebaikan korang juga ya. Bukan main-main lah. Sebab saya gunakan pengalaman saya untuk ceritakan pada korang. So sepatutnya mengambil iktibar lah daripada apa yang saya ceritakan tu. Jangan jadi macam saya. Okey, jangan jadi macam saya yang tidak pandai menguruskan masa. Begitu Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Iza, Dev, Syah, Abang Rizal dan juga Syaza atas kesediaan atas kehadiran kelas pada hari ini. Yang lain tu sila tengok video yang tak hadir. Sila tengok video semula ya. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita jumpa pada kelas yang seterusnya minggu hadapan. Okey, sekali lagi terima kasih dan selamat malam semua. Selamat malam, sir. Terima kasih. Alright, selamat malam. Terima kasih. Thank you so much, sir. Alright, most welcome. You're welcome.